Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, insyaallah pada pagi pula dah. Pada malam ni pening tu dah. Dah sejuk dia macam pagi. Kan? Pada pagi tengok. Pada malam ni insya-Allah kita sambung lagi kitab Untayan Mutiara Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-7, betul? Betul mana? Hadis yang ke-7 muka surat 36. Orang yang suka meminta-minta menemui Allah, yakni di padang mahsyar, dengan wajahnya tidak ada sekerat daging pun. Allah, orang yang suka meminta-minta, kata Nabi, pada mahsyar dia bangun, muka dia tak ada daging, tulang, kulit. Apa maksud Nabi ni tuan-tuan? Kita baca baik. An Abdillah bin Ja'far qal sami'tu Hamzah ibni Abdillah bin Abdillah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yazalu rajulun yas'alun nas hatta ya'ti yaumal qiyamah walaysa fi wajhihi muz'atul lahm. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Baik. Dari Ubaidullah bin Ja'far, saya mendengar Hamzah bin Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, cucu Sayyidina Umar lah ni, anak Ibnu Umar. Ia berkata, tidak henti-hentinya seseorang itu meminta-minta kepada orang banyak sehingga ia datang pada hari kiamat nanti ketika menemui Allah dan di wajahnya tidak ada sekerat daging pun. Riwayat Imam Bukhari. Allah. Apa maksud orang yang meminta-minta dan apa kategori orang yang meminta-minta? Dan apa tujuan dia meminta-minta? Siapakah golongan yang Nabi sebut ni? Yang mari pada mahsyar kat muka tak ada daging langsung, cengkung sama ada lopong, berlubang-lubang, ataupun tulang dan kulit saja. Okey, kita baca tuan-tuan. Agama Islam itu adalah suatu agama yang memerintahkan kepada seluruh pemeluknya agar suka, tolong-menolong dan memberi kerahmatan serta kasih sayang. Betul. Agama kita ni agama kasih sayang, tuan-tuan. Kena ambil tahu jiran, kena ambil tahu keluarga yang di kampung. Sehingga kan Nabi SAW kata, kalau kita tidur selesa, kenyang elok, lelap, jiran lapar, iman kita tak sempurna. Boleh faham tak? Iman kita tak betul. Kena ambil tahu. Dan jiran tu tak semestinya dia Muslim ataupun Islam.
Kerana dalam Islam ni jiran ni asal sekitar 40 rumah depan, belakang, kiri, kanan. Bangsa, agama tak kisah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa-apa kesulitan jiran sampai dulu. Bukan kira bangsa, bukan kira agama. Nak pindah rumah, jiran yang sampai. Rumah terbakar, jiran yang tolong. Sakit pening tengah malam, jiran yang bawa ke hospital. Boleh faham tak? Jadi jiran tidak ada batas. Batas bangsa, batas agama tak ada. Nabi berjiran dengan Yahudi. Anda baik. Nabi berjiran dengan Abu Lahab di Mekah. Abu Lahab jiran dia, pakcik yang kafir. Nabi berjiran dengan Abu Lahab, tak pindah rumah, kekal sampai dia hijrah. Kerana pahala bersabar dengan kerana jiran cukup besar. Kita sabar tu adalah satu dakwah. Satu dakwah. Dia buat benda tak elok, kita teruskan dengan agenda kebaikan, agenda agama kita. Itu satu dakwah. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong menolong itu tentulah dalam hal kebagusan, hal kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dalam hal perbuatan dosa dan perselisihan. Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal udwan. Bertolong menolonglah kamu, kata Allah, dalam hal birri wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Betul ni tuan kita sebut, betul? Benda baik tolong. Walaupun dia bukan Islam, dia nak pindah rumah, tolong. Dia bukan Islam, dia sakit, kita tolong, hantar hospital, pergi jenguk, ziarah dia. Hak jiran tu. Dia bukan Islam pun, tapi tu hak dia, hak jiran. Ini akhlak tuan-tuan. Ini akhlak kita. Dia apa lagi tuan-tuan? Nak balik kampung, emergency, kematian keluarga. Tengok-tengok kereta ada start-start rosak. Kita ada 6 kereta. Bagi pi lah sebiji pinjam. Jiran. Kita ada 6. Kalau sebiji ialah kita nak pakai pergi kerja, ada 6. Yang satu tu sampai kong bateri, tak berjalan punya pasal. Nah, ada 6 contoh. Ada betul kan 6 kat sini? Bagi pi ya, dia pinjam. Tuan-tuan. Ataupun kita tak ada apa, kita free, kita tak kerja, kita cuti. Keluarga dia dengar, dia tak ada kenderaan, nak bagi pun boleh. Ataupun kita pun join sekali, pergi, boleh ziarah sekali. Sampai di kampung kita balik kan. Takkan nak duduk sekali dia sampai habis tahlil 3 hari seminggu. Nah, sampai-sampai kita ziarah, kita pun cabut lah. Nah, ini agama aja tuan-tuan. Sebab tu kita ni kalau boleh hidup dengan akhlak Islam tuan-tuan, cukup cantik Islam dipandang orang. Tapi hari ini Islam terhijab dengan perangai orang Islam sendiri. Betul tak? Ada orang Islam ni dengan AJK surau dia bergaduh, ada. Tapi bukan bandar puteri, bandar anak cucu. Sebelum ni nak sebut bandar putra kan. Last kali anak kuliah dah bandar putra. Dengan AJK surau dia bergaduh tuan-tuan, ada. Allahu akbar. Dia tak tahu nanti dia nak mati, siapa nak urus? Surau tu nak urus dia. Boleh faham tak? Jangan tuan-tuan. Mati lambat lagi ustaz. Mati lambat. Naik motor accident mati. Betul. Kereta ni mungkin logiknya kereta payah sikit lah nak mati. Kalau gerbung sikit-sikit pun body kemek kan, bercala, pecah enjin depan. Tapi motor ni tuan-tuan, kebarangkalian tu tinggilah kan. Logiknya begitulah. Jadi antara sesama umat Islam, kaum muslimin itu, Islam menyuruh supaya saling mengasihi, jangan benci. Tuan kita ni tulis begini ni supaya kita ada sifat tolong menolong, ambil tahu, ambil berat, saling sayang menyayangi.
Tapi sampai pada hadis yang kita sebut tadi ni, orang yang meminta-minta, ada pula batas dia. Memang Islam suruh tolong orang. Itu pasal tuan kitab mulakan syarah hadis kita baca tadi ni dengan kasih sayang, tolong menolong, hidup bermasyarakat, gotong royong. Boleh faham ni? Kematian, kenduri kenara. Apa lagi tuan-tuan? Bak tolong menolong, pindah rumah, kan? Kesulitan, pakat gotong royong tolong, kita lancar kutipan dana, jemaah kita dekat hospital perlukan 15,000. 15,000 tak banyak kan? 2 kali jemaah dapat lah kot. Silap sekali jemaah boleh dapat. Jemaah kita critical operation, nak masuk besi gini. Kos kita 13,000. Kita lancar dana, satu jemaah boleh dapat dah. Itu Islam sangat menggalakkan. Tapi maksud ada ni yang macam mana yang tak boleh? Okey. Kita baca lagi insya-Allah. Tuan-tuan, lambat lagi nak bang. 15 minit. Itu apa? 22 minit lagi. Orang yang kaya dan kecukupan, cukup banyak melimpah luar harta. Macam tadilah 6 biji kereta. Kan? Ada anak dengar satu manusia, ada orang bagi tahu kat anak, dan anak boleh katakan sumber tu sahih lah. Cuma anak tak tengok dengan mata kepala, tuan-tuan. Dia ada kereta mewah 30 biji lebih. 30 biji lebih. Tak masuk kereta yang mana naik tu bukan. Kereta tu bukan kereta tu tak masuk kereta mewah. 30 biji lebih, tuan-tuan. Sahabat ni kata, anak nak try minta sebiji dia. Anta jangan minta sebiji, minta 2 lah, 1 bagi kat anak kata. Tapi kereta mewah tu, tuan-tuan, kalau dia bagi pun rasa setakat isi minyak, rosak pakai tak repair sampai ke mati, tuan-tuan. Kereta mahal-mahal semua, tuan-tuan. Bukan BM Mercedes, bukan. Yang tu bagi kita kereta mewah, bagi dia kereta tu buat pergi beli ikan je. 30 biji lebih, tuan-tuan. Ya Rabbana lakal hamd. Jadi orang kaya yang cukup, yang serba mewah dan banyak rezekinya, supaya membelanjakan sebahagian hartanya kepada fakir miskin. Betul. Dalam harta kita ni ada haqqum ma'lum lisaili wal mahrum, kata Allah. Ada hak yang telah pun termaklum, termaktub bagi orang miskin, orang yang memerlukan. Yang jenis mana? Lisaili wal mahrum, orang yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Ada 2 kelompok. Quran sebut orang miskin, orang susah, ada 2 kelompok. Satu ni memang disuka minta tolong, memang dia susah betul. Minta sedekah, dia susah betul. Dia hilang upaya nak cari kerja, potong 2 kaki ke, ataupun potong kepala ke, ada. Tinggal badan saja, tak ada lah kan. Itu padam lah. Potong tangan hidup, potong kaki hidup, kan. Potong takat pinggang pun tak ada dah kot, kan? Tak ada potong pinggang kan. Kojol, tuan-tuan. Yang jenis meminta-minta lisail, orang yang meminta-minta. Wal mahrum, orang yang menahan diri dari meminta-minta pun ada. Dia malu nak minta. Boleh faham? Dia malu. Ada. Boleh faham Jadi Quran sebut kelompok macam ni dia ada hak. Apa hak dia? Zakat. Kita kena keluar. Boleh tak? Baik. Supaya membelanjakan sebahagian harta kepada yang fakir miskin, juga yang ini anda baca ni ikut tulisan kitab tau, yang kata nak mencarut pula, juga yang membutuhkan. Betul Melayu kata mencarut, Indonesia kata memerlukan. Macam kita lah, kalau nak maki orang apa dah, anak gampang. Gampang apa dia tak tahu. Melayu istilahkan gampang, Indonesia senang tu, easy, very easy, very gampang. Sejuknya air, luar dalam sejuk.
Luar surau sejuk, masuk surau sejuk, minum air pun sejuk. Jadi kita kuliah, kita sejuk, tak panas-panas malam ni tuan-tuan. Hidup sumbat sebelah. Okey, juga yang memerlukan pertolongan dan yang dalam keadaan sulit dalam kehidupan. So, kita kena ambil tahu. Jangan nanti dia naik bendera putih sebelah rumah kita, malu kita tuan-tuan. Faham tak faham ni? Islam sangat menitik beratkan hidup bermasyarakat. Kita kena ambil tahu. Sebab tu Islam ni, tuan-tuan, sunnah bila bertemu bagi salam tanya khabar. Ni nak bagi salam pun payah. Dengan jiran pun mana tahu. Lagu tu tuan-tuan. Dah sama macam orang bukan Islam. Jom minum. Lama tak nampak. Ingat kena COVID. Allahu Akbar. Dia punya bergurau. Bergurau dia tu sakaratul maut tuan-tuan. Kan ingat kena COVID. Ingat duduk kat Maib, ingat duduk Sungai Buloh. Kata itu pergi ICU. Oh boy tuan-tuan. Kan? Terus duduk bergurau lah pelik-pelik tuan-tuan. Perkataan yang buruk ni, itu bukan gambaran orang beriman tau. Kan Nabi sebut, man amana billah wal yaumil akhir falyakul khairat aw liyasmut. Kalau kamu beriman dengan hari perhitungan amal, beriman dengan Allah, kamu nak jumpa Allah, bercakap yang baik-baik. Yang baik-baik. Kerana apa tuan-tuan? Bila kita bercakap dengan perkataan yang baik-baik, itulah gambaran hati kita. Bila bercakap yang baik-baik, itulah gambaran hati kita. Itulah gambaran sebenar iman kita. Boleh faham? Iman duduk pada hati. Nak tahu hati elok tak elok, duduk pada lisan, Nabi kata. Boleh? Sehingga kan Nabi pernah sebut dalam satu hadis, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbahu, la yastaqimu qalbahu hatta yastaqimu lisanuhu. Apa maksud dia tuan-tuan? Nabi kata tak betul, tak lurus, tak cantik, tak elok iman seseorang itu hingga hati dia kena jadi betul. Nak tahu hati itu jadi betul, kata Nabi, kena tengok lisan dia kena jadi betul, jadi elok. Lisan dia elok, baru hati dia elok. Hati dia elok, baru iman dia betul. Mulut kasar, mulut cakap kataan buruk, kotor, bergurau pun kasar, boleh faham tak? Menandakan hati dia tak elok, iman dia pun tak elok. Tuan-tuan, akar rosak, takkan nak keluar buah elok. Boleh faham? Akar rosak, pokok pun rosak, daun pun rosak, buah pun rosak. Betul? Silap buah tak ada besar, tak ada masak, masa putih tu luruh habis. Maknanya pokok tadi tidak pernah menghasilkan hasil yang baik. Batang tubuh hati yang buruk, iman yang buruk, dia tidak pernah menghasilkan benda yang baik untuk diri dia, keluarga dia, masyarakat dia. Boleh insya-Allah. Baik. Oleh sebab itu jikalau seorang fakir miskin yang betul-betul dalam keadaan kekurangan meminta-minta sesuatu kepada yang kaya, dihimbau agar si kaya memberikan pertolongan dan bantuan secukupnya. Miskin yang betul-betul memerlukan bantuan, contoh macam tadilah, kos rawatan, kos rawatan, rumah terbakar, kita lancar derma, tak? Lagi apa lagi tuan-tuan? Begitulah. Ya? Covid. Kahwin?
Apa man? Kahwin? Nikah? Oh, minta derma? Macam mana? Tapi bagus tuan-tuan. Persoalan ni ditimbulkan bagus juga. Walaupun dia mari, anda tak tahu betul tak betul kahwin kahwin. Tuan-tuan, rukun nikah ni apa benda? Rukun nikah kan 5 tu kan, betul kan? Pengantin dah tentulah 2 dah kan. Ijab qabul, pengantin ijab qabul, wali, saksi kan, betul tak betul? 5 tu kan. Kenduri ada dalam rukun tak? Kenduri tak ada. Hukum buat kenduri apa dia? Sunat. Sunat tau, sunat bukan haram, bukan makruh. Sunat, hukum asal. Hukum asal kenduri kahwin, sunat. Walimah tu sunat. Boleh faham tujuan dia apa? Nak war-warkan supaya orang tahu pasangan ni dah kahwin. Nanti tak ada lah orang tuduh macam-macam, berjalan duduk serumah, orang tak tahu dia dah kahwin, bimbang takut jadi fitnah. Itu tujuan. Bajet tak cukup, tak usah dia buat besar-besar. Kan, sampai benda yang sunat kita terpaksa meminta-minta. Itu tak betul. Boleh faham kita nak buat macam orang lain buat 10 kemah kan, ujung jalan sampai ujung jalan, duit tak cukup, buat pinjaman. Tak betul. Boleh mungkin dia tak minta tapi dia buat loan bank. Tak betul. Boleh faham benda tu bukan wajib sehingga membebankan kemudian hari. Itu yang tak betul. Nanti belakang hari beban nak main lagi kan. Bulan 1 pregnant, bulan 1 bersalin tak? Bulan 12 lekat pula nombor 2 tahun yang sama. Contoh boleh macam Ana sembang dengan isteri Ana tuan-tuan, duk kira pi kira mai tuan-tuan. Ana ni 20 tahun tak pernah putus lagi beli pampers. 20 tahun tak pernah putus beli pampers. Betul ke tak betul? Betul lah. Lepas beranak kan, tak ada putus. Ana renggang adalah kot sekejap kot. Nombor 5 dengan nombor 6 jarak sikit, dia dan kot lepas pampers. Dan ke tak dan tapi 20, sampai lah yang kecil ni, anak ni 2 tahun lebih masih berpampers. Silap anak ni habis pampers, mak pak pula tahu kukuk mana kena pakai pampers. Boleh jadi tak? Kot lah mari contoh kot lah kena mari stroke ke pampers tak bangun kan, duk tak hati. Sambung lagi pampers daripada kecil sampai ketua. Hak tua pakai tak tahu berapa puluh tahun pula. Maksud anak, beban tanggungan kita ni akan kita hadap tak habis lagi kan. Macam cerita Piramli lah kan, ni semua kerana mak bapak kau bergaduh kan. Buat hantaran belanja besar-besar. Gaduh. Benda tu bukan wajib dan bukan rukun. Tak mampu jangan sampai jadi beban. Itu maksud dia. Dan istilah dia tanda perkataan dia yang paling tepat, tak mampu jangan sampai jadi beban. Boleh? Sekadarnya lah. Kalau ada keluarga nak bantu, silakan. Buat kecil-kecil, 2 kemah pun jadi kan. Panggil jiran kiri kanan depan belakang, panggil orang surau 100 orang 200 orang jadi. Orang nak kata, tuan tahu bab orang nak kata ni, buat kecil orang kata, buat besar apa orang kata. Buat kecil orang kata apa? Kedekut. Buat besar orang kata nak menunjuk lah tu. Betul kan? Serba tak kena kan. Boleh nak? InsyaAllah. Adapun orang yang meminta-minta kerana ingin mendapatkan rezeki, sedangkan ia sebenarnya sudah cukup. Ini nak masuk hadis ni. Dan mungkin sudah dapat dinamakan kaya, maka orang itu tidak perlu dikasihi dan tidak boleh menerima sedekah sekali. Sebab tu zakat letakkan kan,
Asnaf bukan orang kaya. Boleh faham tak? Orang kaya dia layak terima apa tuan-tuan? Hadiah. Hadiah. Apa hikmah hadiah? Bukan sedekah, bukan zakat, tapi hadiah. Kalau orang kaya kita tak bagilah duit dah. Bagi bentuk barangan. Apa hikmah hadiah? Nabi SAW tak terima sedekah kan? Tapi hadiah Nabi terima. La tastawi hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati ahsan. Allah kata tidak sama benda baik dengan benda buruk. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Sehingga kan kamu balas keburukan dengan kebaikan. Itu maksud kan? Maksudnya orang buat tak elok kat kita, balas dengan hadiah. Allah suruh balas dengan hadiah. Adawatun ka'annahu waliyun hamim. Sehingga kan orang yang memusuhi kamu tu jadi teman karib kamu, kata Allah. Ini hikmah hadiah. Dia boleh hubungkan hubungan yang renggang, yang musuh jadi baik. Hadiah punya pasal. Boleh faham tak? Dan dengan hadiah lah kita akan ingat seseorang tu. Betul tak betul? Dengan hadiah ni kita akan ingat seseorang. Boleh Dengan hadiah ni kita akan menghargai pemberian orang. Betul tak? Tak kisahlah namanya souvenir ke, namanya sagu hati ke, ataupun hadiah ke, buah tangan. Melayu sebut buah tangan, kan? Tapi buah tangan kita ni biasanya buah lah. Ada nama pun buah. Boleh tak? Ini hikmah hadiah, tuan-tuan. Hikmah hadiah. Tuan-tuan Arab dia popularkan istilah hadiah ni. Hadiah. Pasal Quran sebut begitu, tuan-tuan. Insyaallah. Hadis di atas itu mengandung makna adanya suatu ancaman bagi seseorang yang sesungguhnya tidak memerlukan bantuan tetapi masih juga meminta-minta kepada orang banyak, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, iaitu nantinya pada hari kiamat, sewaktu dalam keadaan hisab dan seterusnya, tidak nampak adanya daging sekerat pun di wajahnya. Jadi wajahnya tampak sekali tulang bedulangnya tanpa daging sedikit pun. Wa'liyazubillah. Maksud hadis ni, orang yang suka meminta-minta tapi dia sebenarnya bukan fakir, bukan miskin. Contoh, tuan-tuan, masa PKP baru ni berlaku. Ini contoh real kan. Kan banyak NGO buat bantuan. Bergerak hantar sana sini. Kita minta kawasan-kawasan ni, kalau ada maklumat orang yang kesempitan terkesan dengan PKP, maklum pada kita. NGO ni buat iklan, letak nombor telefon, nombor yang boleh dihubungi. Banyak amal dia minta. Kan? Tahu-tahu, tuan-tuan, dia siap buat jual lagi barang yang dia terima. Ada. Ini cerita betul. Boleh mana? Dia siap boleh buat bisnes lagi barang dia terima. Kan? Beras menimbun, telur menimbun, gula menimbun, dah jadi kedai runcit balik rumah dia, tuan-tuan. Boleh faham Ini maksud hadis ni. Ini maksud hadis ni. Satu, ya, itu terkesan PKP. Ada yang satu jenis lagi, dia memang jenis suka minta dengan orang. Alah, sponsor. Padahal dia bukannya tak mampu. Asyik minta orang sponsor je. Mana tu? Umrah. Alah, belanja ke satu. Anduk pergi tiap-tiap tahun, tak nak bawa aku. Padahal dia ada duit. Dia boleh pergi tapi tak mau pergi.
Harap orang sponsor baru nak pergi. Boleh faham Ada. Ni maksud ni tuan-tuan. Boleh anda buat kenduri. Boleh tadi. Dia duit ada. Minta juga sumbangan orang. Dia bukan duit tak ada. Duit ada. Ini maksud hadis Nabi ni. Maka daripada masa dia bangun tanpa sekerat daging pun pada wajah dia. Mana wajah dia rupa buruk. Kenapa wajah dia jadi buruk tuan-tuan? Kerana atas dunia dia telah mengaibkan diri dia sendiri tanpa dia sedar. Dia ingat selesa orang bagi, orang tu bagi, orang tu bagi. Tapi sebenarnya dia telah menjatuhkan air muka dia. Boleh Itu maksud dia tuan-tuan. Dia hilangkan maruah dia dengan meminta-minta, walaupun sebenarnya dia boleh, dia mampu. Para ulama mengatakan perihal maksud nampak tidak adanya daging sekerat pun di wajahnya, itu penafsiran sebagai berikut. Pertama, kata para ulama tentang hadis ni, orang yang selalu meminta-minta padahal sudah berkecukupan rezeki itu menjadi manusia yang rendah sekali darjatnya, tidak ada kelas dan tingkat kebaikannya. Nampak tak? Tadi kita sebut dia telah menjatuhkan harga diri dia. Kata ulama, orang macam ni tak ada nilai di sisi Allah. Masyarakat wallahu alam. Masyarakat ni macam-macam pandangan. Kalau orang begini, orang ni kata baik, orang tu kata tak baik. Tak boleh terima. Tapi kata ulama, di sisi Allah orang ni jatuh darjat dia. Dan maruah dia hilang. Tuan-tuan, sehingga kan ulama menyebut orang yang macam ni dia akan jadi dibenci masyarakat. Masyarakat mana? Masyarakat yang dia selalu minta. Asal jumpa je minta pinjam, asal jumpa je minta pinjam, asal jumpa je minta pinjam. Tuan-tuan jadi lagu mana agak-agak? Boleh faham semua perut kita tuan-tuan. Ini maksudnya. Asal jumpa je cerita keperitan hidup dia. Asal jumpa je cerita dia susah. Orang lain pun susah juga. Dia anak ada, suami ada, contoh. Semua ada. Situ aku susah lah gini-gini. Itu yang Nabi Ibrahim suruh Nabi Ismail cerai menantu dia tu. Ingat cerita tu? Bila Nabi Ibrahim tanya, mana Ismail? Ismail keluar memburu pakcik. Kamu siapa? Saya isteri dia. Macam mana hidup kamu dengan Ismail? Oh, susah lah pakcik. Daripada kahwin sampai kelam mana ada sofa. Contoh. Pakcik masuk tengok, rumah kami ni studio. Bukan family suite, bukan suite suite, studio. Situ dapur, situ tempat tidur, situ ruang tamu, belakang tu sikit bilik air. Sila azan.
Allahu Akbar walillahil hamd. Tuan-tuan, tuan-tuan dengan azan tadi, tuan-tuan rasa lagu mana tuan-tuan? Sebiji Mekah tuan-tuan. Sebiji Mekah terbaik Tuan Haji. Hah? Tak dengar? Betul. Masya Allah. Tapi kita memang Arab kan? Kita ni ulama sebut keturunan yang saki-baki kapal Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh tu banjir seluruh dunia. Seluruh dunia tenggelam. Wala tazididz zalimina illa tabara. Allah kata jangan tinggalkan seorang pun yang zalim, semua mati pula. Semua mati. Yang hidup yang dalam kapal tu. Maka bila banjir itu surut, mendarat kapal, beranak pinak, ni yang ada sekarang. Berpecah ke merata. Betul dah tu. Arab. Saya elak keturunan Nabi Nuh juga. Tuan-tuan, bukan Hana yang cakap tau bunyi azan Mekah. Hana dengar tadi memang betul Hana Mekah. Ni komen dalam live Hana, Facebook Hana ni. Ustaz, sedapnya azan. Hana pun terus jawab, bunyi Mekah sebiji. Hana pula duk terbayang, rindu sangat. InsyaAllah dengan izin Allah, mudah-mudahan bulan depan Hana pergi bawa jemaah. Bulan depan Hana pergi. So siapa nak pergi lagi trip Ana, insyaAllah awal Ramadan. Ana buat trip lagi satu awal Ramadan, minggu kedua 9-10 April begitu, insyaAllah. Simpan duit lah, simpan duit, simpan niat sampai ada rezeki mudah-mudahan. Baiklah tuan-tuan, Ana tak mau panjang pasal Ana ada kuliah lagi satu ni. Tadi kat mana tadi? Mana tadi, tak tanda pula dah. Betul lah. Pertama, orang yang selalu meminta-minta padahal sudah bercukupan rezeki itu menjadi manusia yang rendah sekali darjat, tak ada kelas di sisi Allah. Okey? Sikit-sikit suruh orang belanja. Jangan, tuan-tuan. Bergurau teman rapat, okey, alah bayar, lama tak bayar aku, tak ada hal lah. Kan? Tapi tiap-tiap kali nampak orang minum, dia akan pergi duduk menempel suruh orang bayar. Orang meluat, tuan-tuan. Boleh Orang meluat, tuan. Betul. Allah bagi rezeki ni untuk apa? Allah bagi rezeki kat kita ni untuk apa, tuan? Untuk tukar jadi pahala. Boleh faham tak maksudnya? Tuan-tuan ada duit banyak mana sekalipun, tuan-tuan, bukan nak suruh kedekut. Faham tak? Bukan nak suruh kedekut.
Tuan-tuan simpan. Sampai Piramli guna nama Haji Bakhil. Betul tak betul? Itu gambaran tu. Dan itu realiti. Ada orang jadi macam ni. Dan kita nak rasa tertarik dia secawan berupaya. Ada tak? Ada. Tuan-tuan, orang macam ni tuan-tuan, Nabi sebut berdosa. Jenis terlalu kedekut, berdosa. Sampai anak bini pun rasa susah nak makan duit dia. Berdosa. Menumpuk, melungguk harta ni tuan-tuan. Simpan sampai sukar nak rasa manfaat harta yang dia ada. Boleh Nanti sampai tahu hadis tu. Tapi tak tahu, lambat lagi nak sampai hadis tu. Ada dalam kitab kita ni. Jadi kita berhenti yang pertama tu boleh Yang pertama. Kedua kita sambung bulan depan. InsyaAllah. Hari ni 26 6 Okey, yang baik semua datang dari Allah. Salah silap kelemahan ilmu ana tuan-tuan. Itulah tadi. Kalau siapa ada planan nak pergi umrah, tak salah bila-bila pun. Kalau tuan-tuan nak pergi dengan orang lain pun, umrah sah, jangan bimbang. Tertutup dengan kafaratul majlis, suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan warzuqna tinabah. Allahumma asina aqibatana fi umuri kulliha wa ajina min khizyi dunya al adzabil akhirah. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatika ya Allah kama narta'ada bin nur syamsika abadan abada ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.